guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, Assalamualaikum. So kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Ikmal No. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? First of all, aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah klik video ni, dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment dan share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan lonceng tong. Sebab kalau korang terlupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru, nanti korang akan terlepas. Dan jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, kepada korang yang nak menang giveaway, okay, aku nak bagi korang kamera Polaroid. Ini giveaway dia macam ni. Okay, kamera ni kalau tangkap gambar, nanti ada gambar keluar daripada atas, macam korang dah pernah tengok dekat video sebelum ni. Okay, cara nak menang ni senang je. Korang just tekan je link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah tu. Korang tekan je link tu, korang download, lepas tu buat account, lepas tu screenshot, hantar dekat DM Instagram aku sebagai tanda bukti. Semoga ada rezeki korang. Aku nak pilih dalam beberapa orang saja. Okay guys, so semoga ada rezeki korang. Aku tak pernah paksa, tapi kalau korang nak buat, alhamdulillah, semoga ada rezeki korang. Okay guys, by the way, macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title juga, hari ni kita akan bercakap pasal Nora Al-Taqaqa. Macam tu. Ni orang Arab dia orang Arab. Macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title juga. Dia ni nyanyi depan beratus-ratus jin. Jin dia, bukan manusia. Jin. Macam tu. Aku cakap sekali lagi, jin. Bukan manusia, tapi jin. So, macam mana kisah ni boleh berlaku? So, jomlah kita mulakan. Okay guys, so Nora Al-Taqaqa ni, okay, dia memang terkenal dekat Kuwait. Okay, Kuwait tu salah satu daripada negara Arab jugalah. So, Kuwait. Okay, sebenarnya nama dia Nora. Al-Taqaqa tu adalah nama samaran dia. Maksudnya nama gelaran dia, macam tu. So, Nora Al-Taqaqa ni, dia dengan geng-geng dia macam band lah, macam tu. Tapi dia ni memang terkenal lah sebab dia penyanyi utama. So, dia ni kalau dekat negara-negara Arab, dia memang terkenal sebab dia ni nyanyi lagu, orang kata nyanyi lagu dekat kenduri kahwin. Macam dekat orang-orang Melayu kita macam jemputan main kompang, lebih kurang macam tu. Tapi dekat Arab, Nora Al-Taqaqa ni dia menyanyi, tapi dia menyanyi dekat majlis-majlis kahwin. Bukan majlis-majlis kahwin biasa. Biasanya orang-orang kaya yang memang panggil dia ni, macam tu, bukan orang-orang biasa. Nora Al-Taqaqa ni memang kaya lah. Kaya satu, terkenal satu, famous lah. Macam dulu dia memang famous. Waktu tu tahun 1990-an. Dia memang famous waktu tahun tu. Memang semua orang suka dia, memang semua orang panggil dia, memang tempah dia untuk nyanyi dekat kenduri kahwin. Kau tahu tak? Bukan buat konsert, kenduri kahwin. Macam tu. Orang Arab ni, kayak orang Arab lah. Ustaz-ustaz aku cakap dulu, kalau bab-bab kenduri kahwin ni, dia memang bayar je. Dia memang bayar duit ni, dia memang bayar je. Dia memang tak sayang duit. Sebab dia memang pemurah lah orang-orang Arab ni. Kalau nak bagi makan, memang makan banyak-banyak. Macam tu. Dia tak ada lokek-lokek dengan orang-orang Arab ni. Tu satu sifat dia lah. Memang bagus lah kat situ. Tapi jom kita sambung pasal Nora ni ke laut dah kita ni. Tu satu hari, waktu tu dia memang famous. Dia memang dekat kemuncak waktu tu. Dia memang kalau kat Malaysia ni, aku boleh cakap macam Datuk Seri Siti Nurhaliza. Macam tu. Kat mana-mana, kau kenal Nora? Kenal. Kau kenal Nora? Kenal. Macam tu. Siapa tak kenal tu memang duduk dalam gua lah kan. So memang Nora ni memang famous. Kalau sekarang ni macam TikTok famous, Insta famous, macam tu. Memang nyanyi dia memang sedap, ramai orang suka. So ada satu hari tu, Nora ni dia tolak semua tempahan. Maksudnya dia call balik orang tu, cakap sorry saya tak jadilah nak nyanyi, sorry saya tak jadi nak nyanyi, sorry saya terpaksa batalkan nyanyian ni. Dan dia pulang balik duit tu dekat semua orang yang dah tempah dekat dia. Maksudnya dia tak ambil lah duit tu. Dia tak buat persembahan, dia tak ambil duit tu. So Nora ni sekali dia nyanyi, dia akan nari geng pula. Macam tu. Ada seorang lagi, lepas tu ada yang kena main percussion, macam tu, kompang ke, gendang ke, macam tu lah. Memang dia punya nyanyian tu memang yang klasik-klasik. Bukan macam engkau nana, bukan macam tu. Lagu dia contoh macam tu lebih kurang. So lagu dia memang macam tu. Lagu dia macam klasik-klasik, Arab klasik. Tu yang orang suka. Bila buat kenduri-kenduri kahwin, dia panggil Nora Al-Taqaqa ni dengan geng-geng dia sekali. So nak dijadikan ceritanya tu, okay, satu hari macam aku cakap tadi, dia batalkan semua tempahan daripada orang-orang lain. Okay, dan orang-orang pun pelik. Kenapa Nora ni tiba-tiba dia batalkan tempahan kan? Dia ni dah kemuncak dia ni. Ramai orang suka dia ni. Ni aku nak bayar banyak ni. Kenapa dia tiba-tiba batalkan tempahan? Tak tahu apa sebab berita. Memang orang pun pelik. Kenapa Nora Al-Taqaqa dengan geng-geng dia ni stop menyanyi, tak nak menyanyi? Kenapa tak nak menyanyi? Lepas tu ada satu hari tu, okay, ramai gila wartawan yang cuba nak cakap, nak jumpa depan-depan dengan Nora Al-Taqaqa ni, tapi memang tak dapat nak jumpa dia sebab dia tak nak jumpa orang pun. Dia tak nak bagi tahu sesiapa, dia tak nak jumpa sesiapa. Jadinya orang pelik.
kenapa dia nak berhenti menyanyi? Dan kenapa dia memang nak berhenti menyanyi ni? Sedangkan dia dah famous, dia dah boleh kaya. Faham tak? Macam tu. So, ada seorang wartawan ni, dia berjaya, orang kata bukan berjaya apalah. Maksudnya dia memang berjaya dapat kontak dengan Nora Altakaka ni. Dan dia deal dengan Nora Altakaka ni. Dia akan temu ramah Nora Altakaka ni. Dan dia akan siarkan secara langsung suara sahaja. Okay, tak ada video. Maksudnya dia just rakam suara Nora Altakaka tu sahaja. Lepas tu Nora Altakaka pun setuju. Nora ni setuju. Lepas tu dia kata, okey, tapi kau kena janji suara aku sahaja. Dan apa yang aku cakap dekat engkau ni, engkau tak akan percaya. Macam tu. Susah untuk engkau akan percaya benda yang aku cakap dekat engkau ni. Dia cakap dekat wartawan tu. Tapi inilah kisah yang betul. Dan dia cakap dekat wartawan tu, jangan ubah satu pun daripada jalan cerita ni apabila aku cakap dekat engkau. Dia cakap macam tu dekat wartawan tu. Lepas tu wartawan tu cakap, okey, aku terima. So, memang dengar pun dah lain macam kan. Macam tu aku pun sebenarnya lain macam duk bercerita-bercerita ni. Sebab ni pasal jin ni. Macam tu pasal jin. Aku takut sebenarnya. Kita tak apa. Okey, so memang dia kata jangan ubah satu pun apa yang Nora cerita. Jangan ubah. Macam aku cakap tadi, wartawan tu pun okey. Satu hari wartawan tu pun datang dekat rumah Nora. Okey, rumah Nora ni memang rumah macam rumah orang kaya lah. Sebab waktu tu dia famous. Dia banyak duit. Rumah dia memang besar. Macam tu memang bukan rumah biasa-biasa. So, waktu dia masuk je, bau kemenyan. Macam tu bau kemenyan tu apa? Bau kemenyan tu bau kemenyan lah. Macam mana aku nak bagi kau bau? Tak kalau aku nak buat macam tu bagi kau bau kan? Macam tu, bukan. Bau kemenyan ni memang bau macam dekat tempat-tempat perubatan. Memang tempat perubatan tradisional memang biasa pakai kemenyan. So dia pun pelik, kenapa bau kemenyan kan macam tu dekat rumah si Nora ni. Wartawan tu pun masuk. Kenapa bau kemenyan ni? Macam tu, tapi tak apa. Dia teruskan je. Lepas tu dia tengok-tengok dekat dinding tu semua ada banyak ayat Al-Quran. Kau faham tak? Kat dinding tu dia tampalnya ayat Al-Quran. Lepas tu dia pelik, kenapa pula rumah si Nora ni kan banyak benda-benda macam ni kan. Dia pun pelik. Lepas tu tiba-tiba dia tengok ada dalam satu macam bilik macam tu. Sure lah apa benda, tapi macam bilik. Nora duduk dalam tu tunggu dia. Macam tu, tunggu wartawan tu. Wartawan tu pun terkejut tengok Nora. Sebab kurus sangat. Terlampau kurus macam tu. Macam ni bukan Nora yang aku tengok macam tu kan. Sebab ni macam kenapa dia kurus sangat? Dia diet ke? Tidak sama sekali kan. Betul, tapi tak apa. Wartawan tu pun masuk. Lepas tu dia pun duduk. Nora pun mulalah cerita sebenar dia. Okay, aku tak tahu apa yang aku cerita ni ada tertinggal sikit ke ataupun ada salah sikit ke. Tapi ini yang aku dah study. Okay, aku dah tengok betul-betul. Aku dah dengar betul-betul. Sorry kalau siapa yang dah tahu cerita Nora Altakaka ni. Lepas tu macam lain sikit aku cerita. Aku minta maaf sebab aku manusia biasa. Aku banyak kesilapan juga macam tu. Tapi ini yang aku ingat seingat-ingatnya. Nora Altakaka ni pun cakap dia dekat wartawan tu. Dia cakap ada satu hari tu, sebenarnya hari tu adalah hari cuti. Faham tak? Hari cuti dia dengan tim-tim dia. Macam tu. So diorang tak nak ambil apa-apa job hari tu. Diorang nak rehat. Konon-kononnya diorang nak rehat. So diorang tak nak ambil apa-apa job daripada mana-mana orang. Tak kira lah orang tu besar mana pun, banyak duit macam mana pun, dia tak nak ambil. Dia kata dia nak rehat. Dia nak bagi tim-tim dia rehat juga. So, tiba-tiba ada orang call. Okey, orang tu macam perempuan tu call. Dia kata dia nak tempah lah Nora dengan tim dia menyanyi dekat majlis perkahwinan anak dia. Macam tu. Tu Nora tu cakap lah, tak boleh lah cik. Sebab kita orang nak rehat juga. Sebab banyak juga show-show lepas-lepas ni. Lepas tu kita orang nak rehat juga, nak rehatkan badan. Lepas tu yang perempuan tu cakap lah, dia macam sedih lah. Dia cakap, tapi anak saya ni minat sangat dengan awak Nora. Minat sangat dengan awak. Lepas tu, tolonglah Nora, dia ni satu-satunya anak saya macam tu. Dia ni memang nak sangat awak nyanyi dekat majlis perkahwinan dia ni. Dia minat sangat awak. Dia lepas tu Nora ni pun macam lembut lah hati kan. Macam kesian pula lah budak ni kan. Alah nyanyi je lah sekejap, lepas tu aku balik je lah. Macam tu lebih kurang. Lepas tu dia pun bagilah tahu tim-tim dia. Bagi-bagi tahu tim dia. Lepas tu tim dia ni pun pergilah sekali dengan dia. Bila dah sampai dekat tempat tu, dah sampai betul-betul dekat tempat tu, Nora dengan tim dia ni pelik lah kan. Rumah tu besar tau. Bukan macam rumah biasa. Rumah biasa tak besar macam tu. Rumah agam. Rumah agam ni lagi besar daripada rumah banglo. Sebab tu dia macam, ni rumah siapa aku pergi ni kan, besar gila bapak. Rumah besar gila rumah macam ni. So lepas tu dia masuk je, dia tengok memang ramai dah orang. Grand. Majlis perkahwinan tu bukan macam majlis biasa-biasa. Macam sultan-sultan kahwin. Kau bayangkan macam tu, dia punya besar, dia punya mewah dia tu. Lepas tu Nora dengan tim-tim tu macam, weh mewah weh. Macam tu kan, macam bapak dia. Kita nyanyi dekat perkahwinan siapa ni kan. Dia orang pun teruskan masuk. Dia masuk, lepas tu orang tu pun pandang-pandang je lah. Nora kan macam, itu bukan Nora ke? Itu bukan Nora ke? So dia orang pun masuk, pergi bilik persalinan. Okey, sampai dekat bilik persalinan tu, dekat situlah dia orang boleh tukar baju, dia orang boleh rehat, minum air ke, rehat-rehat sekejap dekat dalam bilik tu. So nak dijadikan
Kan ceritanya tu, bila dia masuk je tu, ada seorang perempuan ni, muka dia pucat. Okey, dia macam makcik-makcik. Masuk dalam bilik persalinan tu, rupa-rupanya dialah ibu kepada pengantin perempuan. Dia ni lah yang call Nora. Dia kata yang macam, Nora tolonglah nyanyi dekat majlis perkahwinan anak saya suka sangat awak nyanyi Nora. So dia cakap macam tu. Lepas tu dia jumpa Nora dekat dalam bilik persalinan tu. Dia salam lah dengan Nora dengan tim-tim dia. Tapi yang peliknya Nora kata, tangan perempuan tu keras macam batu. Macam tu, bukan macam tangan manusia, keras macam batu. Macam tu, macam apa sel keras sangat tangan dia ni kan. Lepas je orang kata dia salam dengan perempuan tu keluar. Lepas tu adalah budak-budak perempuan datang macam tu dekat dalam bilik persalinan tu. Konon-kononnya dia orang tu fans Nora. Macam tu, dia orang suka dengan Nora, dengan tim-tim dia, dengan Nora Al-Taqaqa ni. Okey, dia orang pun suka dengan Nora, maksud dia orang fans lah. Kak Nora macam tu lebih kurang kan. So dia pun salam dengan Nora and the gang. Macam tu, and the gang and the Nora sendiri salam tangan dia orang and rasa macam batu. Tangan manusia kan macam lembut-lembut kan. Kalau kasar pun tak adalah macam batu macam tu. So dia rasa je tangan budak-budak tu macam apa serkeran macam batu kan. Memang batu je batu. Berapa macam pelik lah kan. Tapi tak apalah. Macam tu Nora rasa macam tak apalah, lantaknya lah kan. So tak silap aku, lepas tu Nora and the gang pun buatlah persembahan. Mulakan persembahan. Nyanyi dia orang dah nyanyi-nyanyi kan. Lepas tu dia orang dah nyanyi-nyanyi habis tu dia orang berehat dulu. Okey, dia orang berehat sebab majlis perkahwinan ni majlis yang malam ni. Waktu tu dia datang waktu tu malam-malam. Lepas tu bila dia dah nyanyi peringkat pertama, stage pertama tu, lepas tu dia rehat dulu. Okey, waktu dia rehat tu nanti dia kena sambung lagi sekali. So waktu dia rehat ni, Nora ni tak naklah duduk dekat dalam bilik persalinan tu sebab crowd sangat kan, macam pening sangat duduk dalam bilik tu sebab dia macam panas dalam bilik tu kan. Lepas tu dia pun pergilah dekat tingkat 2. Bila dia pergi dekat tingkat 2 tu, dia naik lah. Lepas tu tingkat pertama tu penuh orang tau. Macam ramai gila orang. Memang meriah gila macam tu. Dia naik je dekat tingkat 2. Dia pelik. Kenapa dekat tingkat 2 ni macam tak ada orang lah, macam tu. Macam dia orang tak guna ke tingkat 2 ni kan, macam tu. Yang Nora ni pun pelik lah kan. Bila dia dah sampai tingkat 2, dia tengok macam-macam tak ada orang. Lepas tu dia kata, okey ni bagus lah, ni aku cari je lah bilik mana-mana aku tidur kan. Lepas tu dia pun cari bilik, cari. Ada satu bilik yang pintu dia tu tak tutup rapat. Jadi ni Nora pun pergilah dekat bilik tu. Dia pergi bilik tu, dia tolak pintu bilik tu. Lepas tu dia tengok macam tak ada orang, ada katil. Barang-barang kat situ semua barang-barang lama. Faham tak? Rumah tu pun design dia pun design lama-lama. Macam zaman bila kau ni macam tu lebih kurang. Kenapa semua barang lama-lama kan. Lepas tu tapi tak apa sebab dia penat. Lepas tu dia pun tidur dekat katil tu. Dia tidur terlelap sekejap. Dia mimpi dekat dalam tu ada perempuan, okey, pakai jubah warna hitam. Dia macam mimpi buruk, faham tak? Dia mimpi buruk dalam bilik tu. Mimpi yang perempuan pakai jubah warna hitam tu jerit kat dia tu macam jerit macam tu depan muka tau. Lepas tu dia terbangun, dia macam apa? Macam tu kan, dia terbangun, kenapa aku mimpi macam tu? Lepas dia bangun, dia terkejut tu. Dia tengok pintu tu dalam keadaan tertutup. Dia pun pergi dekat pintu tu. Dia nak buka pintu tu. meremang bulu rumah aku. Pergi dekat pintu tu, dia nak buka, terkunci. Ni biasalah kan kalau cerita macam ni. Pintu tu terkunci. Dia pandang je belakang, dia toleh je belakang. Dia tengok perempuan yang ada dalam mimpi dia tu ada depan mata dia, betul-betul dekat depan mata dia macam tu. Kau bayangkan macam tu. Dia harapkan benda tu ilusi. Dia tutup mata, dia baca ayat Quran, dia buka mata sikit-sikit macam tu kan. Lepas tu dia tengok depan-depan memang dah tak ada. Okey, Alhamdulillah lah. Dia rasa itu macam ilusi dia, macam benda tu tak betul. Lepas tu tiba-tiba Alhamdulillah pintu tu boleh buka. Dia buka pintu tu. Dia buka je pintu tu. Tengok ada budak duk berlari dekat depan-depan dia kan. Macam kenapa budak ni ada kat sini kan, macam tu. Dia panggil lah, dek sini. Dek sini. Jangan duk main kat situ. Sini. Macam tu, gelap ni, gelap. Meh sini kak cik. Contoh dia cakap macam tu. Budak tu pun bengong macam tu. Budak tu aku rasa bukan budak lah weh. Dia lari sampai dekat depan tangga nak naik ke tingkat 3 pula. Sebab aku cakap rumah ni bukan rumah kecil-kecil. Rumah ni rumah agama macam tu. So memang orang kata bahaya juga. Lepas tu budak tu bola ada dekat tangga yang nak naik kat tingkat 3. Kau bayangkan dengan gelap-gelap macam tu. Lepas tu yang si Nora ni pun pelik lah kan. Kenapa budak tu duduk naik atas? Dia pun ikutlah budak tu naik atas. Dia ikut budak tu naik atas sampai tingkat 3. Bila dia dah naik dekat tingkat 3 tu, dia cari budak tu tak jumpa. Lepas tu dia nampak budak ni masuk dekat satu bilik tau. Dia masuk dekat satu bilik. Lepas dia budak ni masuk kat satu bilik, dia nak cuba buka pintu tu, terkunci. Lepas tu dia pun gelabah lah macam, dek keluarlah dek. Buat apa dalam bilik ni, turun makan-makan kat bawah macam tu kan. Tapi budak tu macam buat bonong-bonong macam tu kan. Macam budak tu tak membalas pun. Lepas tu tiba-tiba dia duk mendengar lah. Dia duk dengar ada orang panggil nama dia macam,
Nora macam tu kan. Lepas tu dengar suara apa benda tak silap aku lupa. Ada orang macam menangis kot, tak silap aku memang menangis ke apa benda tak silap aku lah si Nora ni dengar. Lepas tu tiba-tiba Nora ni pun jatuh. Dia nak turun daripada tingkat 3 tu, dia jatuh. Debok dia jatuh macam tu. Dah jatuh tu dia rasa macam ada benda duk pegang kaki dia nak tarik dia, kau faham tak? Lepas tu dia dengar lah Nora macam tu kan. Nyanyi macam tu dia suruh nyanyi tau. Aku suka suara kau, dia cakap macam tu tau. Lepas tu si Nora ni pun tak nak, aku takut. Kau gila macam tu, tiba-tiba orang tarik kaki kau. Lepas tu kau dengar ada orang berbisik. Ni aku macam nak tergelak pula. Memang tidaklah kita nak nyanyi kan. Kau nak tak nyanyi kalau ada keadaan macam tu? Kalau aku jadi Nora, aku pun tidak nak menyanyinya. Lepas tu dah orang kata dah menangis-nangis sampai tu Nora pun dapat turun. Bila Nora turun je, dia pergi dekat bilik persalinan. Dia masuk dekat bilik persalinan, dia tengok ada seorang kawan dia, Syam ni perempuan ni, bukan lelaki. Dia tengok Syam ni ada dekat tengah-tengah. Tim dia yang lain semua dia dekat keliling-keliling Syam ni. Sebab Syam ni tengah menangis. Lepas tu si orang kata Nora ni tanyalah si Syam ni kan, Syam, kau kenapa? Kenapa menangis? Kau kenapa macam tu kan? Syam tu kata, Nora, aku dah tak nak lah Nora. Kau tak rasa ke yang kita ni macam nyanyi bukan untuk majlis perkahwinan orang? Nora, kau tak fikir ke Nora? Lepas tu Nora cakap, alah, kau ni tak adalah, benda biasa je macam tu. Ni pun cakap lah kan, si Syam ni cakap. Dia kata, tadi aku cari engkau Nora, aku cari engkau kat tingkat 2. Lepas tu aku dengar ada satu bilik tu berkunci, tertutup. Aku dengar memang dalam bilik tu suara engkau. Lepas tu aku pun pergilah kat bilik tu. Aku buka bilik tu, tak ada orang Nora, tak ada orang. Lepas tu aku toleh je belakang, aku nak turun. Ada lelaki ni, dia naik dekat tingkat 2. Dia jumpa aku, dia terserempak. Lepas tu dia marah aku, kau kenapa naik kat tingkat 2 ni? Dia marah aku Nora macam tu. Aku pun pelik lah. Aku cakap, tak, saya nak cari kawan saya Nora. Tadi dia berehat dekat tingkat 2. Lepas tu dia marah aku Nora. Dia kata, lepas ni kau jangan naik dah kat tingkat 2. Dia marah aku Nora macam tu. Lepas tu Nora ni pun pelik lah kan, sebab tadi memang dia ada dekat tingkat 2. Lepas tu dia naik dekat tingkat 3 macam tu kan. So Nora ni pun dah start rasa macam lain macam dah. Lain PR dah dia ni. Lepas tu dia cakap kat Syam, tak apa Syam, aku pun dah perasan sebenarnya kita ni bukan dekat majlis perkahwinan manusia ni. Tapi tak apa, kita kena nyanyi juga orang. Kau nak selamat, kau nak keluar daripada tempat ni, kau kena nyanyi juga Syam. Kau tak boleh juga, kau kena nyanyi juga. Lepas tu Syam ni pun cakap, okey lah, kita nyanyi cepat. Lepas tu kita balik cepat. Lepas tu dia orang pun pergi buat persembahan kali kedua dekat atas pentas tu. So si Nora ni perasan pengantin ni, okey, pengantin lelaki ni dia pakai baju bukan macam pakai baju pengantin lelaki biasa. Dia pakai baju macam baju sultan zaman Kesultanan Ottoman dulu. Macam tu. Memang baju yang lama tu kau. Dia pelik tau. Si Nora ni pun dah pelik dah. Kenapa pakai baju macam tu? Itu yang perempuan tu pula pakai jubah warna hitam. Macam tu. Kau pelik tak orang kahwin pakai macam tu? Lepas tu dia duduk dalam satu macam patung, mulut tenganga, macam tu, mulut tenganga. Pengantin tu duduk dekat dalam mulut yang tenganga tu. Macam tu. So Nora pun cakap dekat geng-geng dia, okay, geng. Kita nyanyi je. Nyanyi sampai habis, cepat-cepat habis, lepas tu kita keluar. So bila kali kedua Nora and the gang ni nyanyi, memang tak sedap dah lah dia nyanyi. Macam tu, memang meraban. Memang macam tu lah dia nyanyi kan. Memang tidak sedap sama sekali. Kau gila, kau dah perasan kau nyanyi depan hantu bodoh. Macam tu, memang tidak lah kau nak nyanyi betul-betul. Lepas tu, makin lama dia orang nyanyi. Lepas tu dia orang nampak tau, tetamu perempuan ni dia pakai macam dress tau. Dia pakai macam dress labuh macam tu. Bila dia menari, loncat-loncat, honcok-honcok macam tu kan. Lepas tu dia nampak dekat kaki orang kata tetamu perempuan tu macam kaki kambing. Ada bulu-bulu lagi, kau bayangkan lah macam tu. Aku tidak. Kalau aku lah kena nyanyi, astagfirullahalazim, ya Allah, jauh-jauhkan lah macam tu. Dia perasan kain tu terangkat. Lepas tu kaki dia tu macam kaki kambing. Tuh, bayangkan waktu dia tengah nyanyi tu kan. Kau bayangkan macam benda dia nyanyi dalam keadaan macam tu. Kalau aku, astagfirullahalazim, memang aku tak boleh nyanyi dah. Astagfirullahalazim. Diorang teruskan lagi. Diorang nyanyi tu sampai lewat malam. Kau bayangkan, dia dekat majlis perkahwinan tu makin lama makin ramai orang datang. Makin malam makin ramai orang datang. Lepas tu Nora and the gang ni pun perasan makanan yang ada dekat majlis perkahwinan tu daging. Hanya daging sahaja. Hanya daging. Lepas tu makin lama, makin pukul 12 tengah malam, 1 tengah malam, 2 tengah malam, 3 tengah malam, makin lama makin ramai, bukan makin sikit. Pelik dekat situ, memang dah 100% pelik lah kat situ. Kenapa duk makin lama makin ramai, makin lama makin ramai ni kan? Macam pelik sangat dah ni. Lepas tu memang orang kata, bila diorang nyanyi tu, suara jin-jin semua tu lagi kuat daripada suara dia. Sampai ada satu tahap, waktu diorang nyanyi tu, duk tunduk je ke bawah ni. Jin tu semua pandang dia. Wah, macam tu. Sampai dia nyanyi tu macam ni lah. Nak keluar.
Sampai macam tu sampai tunduk-tunduk dia memang tak berani nak pandang tu. Kau pandang tu, dia pandang kau balik macam tu. Digil mata dah mampus. Lepas tu si Syam ni tiba-tiba dia cakap kat si Nora ni kan, Nora aku dah tak larat dah Nora jualan balik Nora. Lepas tu Syam ni kan sambil tengah-tengah nyanyi ni kan, kau sabar Syam. Kalau kau tak larat sangat, kau duduk je belakang aku ke tepi aku ke, kau tunduk je bawah. Kau tak payah pandang depan. Kau duduk je tepi aku, pandang bawah. Lepas tu Syam kata, okey. Lepas tu tiba-tiba waktu subuh, jin kan orang kata dia macam panas kan bila orang azan apa benda tu kan. Waktu tu azan subuh, semua yang ada dalam hall tu, semua ada dalam dewan tu, semua keras. Semua macam tu, semua pandang ke arah Nora Al-Taqaqah dengan tim dia. Macam tu semua pandang. Kenapa dia pandang? Kan sebab dia jin. Nora Al-Taqaqah and the gang tu manusia macam tu. Lepas tu bila waktu subuh tu, Nora Al-Taqaqah and the gang tu cakap, inilah waktu nak keluar ni, jom kita keluar. Lepas tu Nora Al-Taqaqah ni pun ajak semua geng-geng dia ni apa benda semua keluar. Tak sempat ambil barang apa dia semua keluar. Waktu dia keluar tu, ada macam dia jumpa manusia lah, bukan jin lah. Okay, orang tu yang bantu Nora Al-Taqaqah and the gang keluar daripada tempat tu. Macam tu. So memang diorang perasan yang diorang malam tu nyanyi bukan untuk manusia, tapi memang untuk majlis perkahwinan jin dia. Jin. Kau jangan main-main jin. Kadang tiba-tiba orang yang buat wedding planner tu tiba-tiba sebenarnya buat wedding planner untuk jin. Astaghfirullahaladzim, janganlah, astaghfirullahaladzim. So kau bayangkan macam mana perasaan dia. Lepas tu bila diorang dah balik, ingatkan dah habis macam tu je. Okay, selang beberapa bulan ke minggu, Syam kawan kepada Nora ni cakap, okay, dia cakap dekat Nora, hidup aku macam bukan hidup sebelum ni lah. Macam itulah, dia rasa macam dia nampak benda pelik-pelik, dia nampak benda yang tak sepatutnya dia nampak. Macam tu, kau bayangkan lah, mungkin hijab mata dia terbuka agaknya lah. Si Syam ni pun meninggal dunia. Si Syam meninggal and si Nora ni pun sakit. Macam tu nak dijadikan ceritanya. Aku tak tahu lah kenapa. Mungkin sebab diorang keluar tanpa izin kot. Tapi kau gila ke nyanyi bapak gila lama daripada malam sampai subuh. Kau bayangkan memang tidak lah orang nak nyanyi pun kan. So nak dijadikan ceritanya macam tu. So aku tak tahu lah cerita yang aku cerita ni ada tertinggal sikit ke, ada kurang sikit ke, apa benda kan. Tapi aku rasa tak ada lebih, tak ada kurang. Aku rasa memang lebih kurang macam tu je lah cerita Nora Al-Taqaqah ni yang nyanyi depan beratus-ratus jin. Okay guys, sorry guys sebab aku tak tahu mana pula hilang video belah belakang ni. Aku tak tahu macam mana. Tapi macam tu lah cerita dia guys. Okay guys, sorry lah kalau tak berapa best video kali ni. Semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram, horor ataupun konten-konten yang akan datang. So